Senggugut adalah kesakitan yang dialami oleh wanita di bahagian bawah perut atau pelvis semasa datang haid. Keadaan ini sedikit sebanyak akan mengganggu kepada aktiviti harian sama ada persekolahan maupun rutin pekerjaan. Akibat kontraksi rahim yang berlaku sebelum atau semasa kitaran haid itu berlangsung, senggugut juga mungkin akan menyebabkan rasa sakit dan tidak selesa di bahagian rahim dan juga pelvis. Kekerapan mengalami kesakitan ini juga dikatakan boleh mengakibatkan penyakit lain seperti endometriosis, sis dan juga kanser ovari. Benarkah senggugut musuh wanita ketika datang bulan? Dan adakah benar ianya juga boleh mengakibatkan penyakit yang lebih teruk seperti kanser ovari? Itu dia tadi sedikit laporan berkaitan tentang topik kita hari ini, iaitu senggugut dan juga kaitan dengan kanser ovari. Kita kongsikan dari awal tadi tentang senggugut ini, Uyana, dan kira-kira rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mula merasai senggugut apabila mereka telah pun datang bulan. Sampailah ke fasa mereka menopause. Tapi sejauh mana datang bulan ataupun senggugut ini boleh memberi kesan ataupun impak dalam kehidupan seharian kita, ini yang kita nak kongsikan. Betul. Dan ada orang kata kalau sebelum kahwin tu senggugut teruk, lepas kahwin tu senggugut tu cing. Ya ke? Betul ke? Ini kita nak tanya tetamu kita. Pertama sekali, saya perkenalkan kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Ahmad yang merupakan pakar reproduktif dan onkofertility Pusat Reproduktif Termaju HCTM UKM. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih kerana jemput saya sekali lagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan Puan Nurul Izzah Mat Zain yang merupakan pesakit endometriosis. Puan, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih TV3 dan Dr. Faizal kerana memberi peluang Alhamdulillah untuk share experience. Terima kasih kembali kepada Puan. Semoga dapat memberi manfaatnya, Uyana, ya. Okey, Doktor, sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita cakap tentang senggugut ni tadi kan. Rata-rata ramai dalam kalangan wanita yang mula datang bulan memang ada senggugut. Adakah ini normal dan apa kita perlu faham tentang senggugut ini sebenarnya? Okey, sebenarnya senggugut ni adalah keadaan ataupun fenomena yang normal untuk pesakit kita yang baru datang bulan. Kerana disebabkan oleh ketidakstabilan hormon di dalam otak dan juga di ovari. Sebab tu senggugut ni dia terbahagi pada dua, iaitu senggugut primer dan senggugut sekunder lah. Tu kebanyakan orang dia akan mengalami senggugut primer ketika fasa akil balik. So usually kalau mereka ni aktif dan mereka ni bersukan dan meningkatkan metabolism, senggugut ni akan di fasa yang boleh dikawal. Okey, dan selalunya dia akan hilang selepas kahwin. Kerana lepas kita kahwin, Cik Uyana, kita bahagia. So hormon tu lebih stabil. Betul dengar kita borak tadi lah. Betul dengar. Okey, tapi kalau senggugut sekunder, kadang-kadang dia makin teruk selepas kita berkahwin ataupun selepas akhir balik, kita sentiasa mengalami senggugut yang menyebabkan ketidakstabilan dalam kualiti kehidupan kita. So justru senggugut macam inilah yang kita perlu risau dan kita perlu kaji dengan lebih lanjut, adakah kita mempunyai penyakit endometriosis. Okey, dan untuk kita ketahui kita ni sekunder ke primer ke, memang perlu berjumpa dengan doktor, ataupun kalau kita sendiri rasa macam okey selepas berkahwin macam doktor katakan tadi, macam tak hilang je senggugut ni. Itu macam mana? Okey, so itu soalan yang bagus sebab setengah orang cakap saya senggugut dah lama tapi saya punya amalan untuk hilangkan senggugut. Tapi benda tu belum confirm whether dia ada sekunder ataupun primer. Okey, usually kalau senggugut primer, sebenarnya dia boleh dihilangkan dengan ubat-ubatan di farmasi sahaja. For example, kalau dia amalkan Panadol ataupun paracetamol, dia akan hilang dan dia akan rasa benda itu adalah boleh dikawal dengan cara itu adalah usually adalah sekunder primer. Tapi sekiranya kalau dia makan ubat tu dan dapati masih lagi belum dapat dikawal, satu, nombor dua, dia membataskan aktiviti harian dia. Contohnya dia kerap ambil MC, dia selalu tidak boleh pergi ke tempat kerja ataupun sekolah sampai kawan-kawan mengatakan dia mengada-ngada. Sial dia. Itu sakit bawah. Kadang-kadang kawan-kawan kita tak faham apa yang kita rasa walaupun saya tak pernah menses. Tapi saya faham. Tapi nampak memahami. Sangat memahami. So itu yang perlu kita kaji, betul ke kita ada sekunder. Okey, alright. Bercakap tentang sekunder dan juga endometriosis tadi, mungkin kita nak tanya jugalah kepada Puan Izzah. Okey, Puan Izzah katanya mengalami masalah senggugut daripada seawal kali pertama datang bulan, betul? Betul. Umur berapa masa tu? Dalam 14 tahun. 14 tahun. Okey, sampai ke hari ini masih lagi mengalami masalah senggugut? Sehingga hari ini sampai lepas bersalin lah. Masih ada lagi endometriosis stage 4. Okey, mungkin boleh kongsikanlah tentang endometriosis itu.
Saya mula-mula dapat tahu saya ada endometriosis ni pada tahun 2007, masa tu umur saya 24 tahun. Saya dapat tahu mula-mula sebab saya tersalah makan. Kira nasib baik jugalah sebab saya dapat tahu. Selama ni saya macam buat tak tahu je lah, bila senggugut tu buat tak tahu. Tapi bila salah makan, pergi hospital, so doktor operate. Pertama sekali doktor perasan memang ada banyak tumpukan darah lah di perut. Patchy blood dekat perut tu terlalu banyak. So masa tu doktor terus buat open seizure, buat open surgery, kita panggil laparotomy untuk mengeluarkan endometriosis tu lah. Itu kali pertama saya dapat tahu saya ada endometriosis. Okey, maaf. Salah makan? Masa tu salah makan, lepas tu bila pergi ke hospital, doktor diagnose appendicitis lah, appendix. So bila buka appendix, normal. Tapi kenapa you sakit perut? So bila doktor buat further investigation, doktor nampak memang ada darah banyak lah di situ dan kita terus buat 2 operation lah, satu appendix, satu laparotomy. Itu kali pertama. Tapi masa tu saya tak tahu lagi stage 4. Kali kedua saya operate, baru saya tahu itu adalah stage 4 lah. 2 kali dah. Banyak sebenarnya yang dilalui oleh Puan Eza dan mungkin kita boleh backtrack sikit kan. Tahu didiagnos dengan endometriosis pada usia 24 tahun. Tetapi mula pertama kali datang haid tu pada sekitar umur 14 tahun. Jadi dalam tempoh orang kata dalam 10 tahun sakit ni kan, sakit senggugut yang bagaimana yang Puan Eza rasa? Dia sakit yang nak kena tahan sampai nak muntah. Sakit yang sampai kepala, sakit kepala, sakit sangat tahap kepala pun sakit sampai nak muntah-muntah. Memang sakit yang sampai berguling-guling. Sakit yang berguling-guling. Okey. Nak tanya, kadang-kadang orang cakap sakit senggugut tu sama macam sakit bersalin. Tapi sebab Puan dah melalui 2 fasa tu, fasa senggugut yang teruk dan juga fasa kesakitan melahirkan anak, mana lagi sakit sebenarnya? Saya rasa senggugut lagi sakit. Betul ke? Betul, saya rasa senggugut lagi sakit. Okey. Maknanya memang Tanyalah parah. dia bersalin dengan siapa? Okey. Bersalin dengan siapa? Tapi kan doktor, Tapi betul. daripada apa yang Puan Eza jawab tadi tu kan, maknanya kalau Puan Eza kata sakit senggugut tu lagi sakit, memang parah betul. Okey, sebenarnya kebanyakan kita punya pesakit endometriosis, dia suffer in silent. Sebab dia tak berani untuk pergi ke medical center untuk diagnose sebab dia rasa benda tu dimomokkan kerana perkara biasa. Dan sometimes bila dia cakap dekat kawan-kawan, ibu bapa, alah normal, tahanlah sikit, ambil ubat tu dan sebagainya. So itu menyebabkan mereka menyendiri dan suffer in silent. Sebab tu saya nampak kebanyakan pesakit endometriosis saya datang lambat. Macam Izzah sendiri, cuba tanya dia masa second operation, berapa lama operation tersebut dan bagaimana komplikasi dan sampai dia rasa trauma untuk second operation. Berapa lama tu operation tu? Saya masuk OT 12.30, saya sedar masa tu dekat isyak. 8 jam, lebih 8 jam. Ya. Sebab penyakit endometriosis ni, kalau Uyana dengan Fiza nak tahu, dia disebabkan oleh darah haid. Okey, darah haid kita punya keluar melalui faraj. Tetapi endometriosis, darah haid ni dia melalui rahim tersebut, dia backflow ke dalam perut. Sebab tu Izzah cakap, bila dia backflow ke dalam perut, cara saya diagnosis dan menampakkan tumpukan darah yang berkumpul kat dalam tu. Lagi kerap kamu mengalami haid, lagi banyak darah yang berkumpul, lagi sakit. Sebab itu stage 1, 2, 3 bergantung kepada sejauh mana darah tu berkumpul dalam perut. Kalau secara keseluruhan yang banyak, that's why stage 4. Okey. Okey doktor, kita pun pergi pusing belakang balik semula. Kita tahu endometriosis ini puncanya daripada senggugut juga. Tapi sebab senggugut ni adalah perkara yang kita anggap biasa dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita cakap kat mak kita, mak sakit perut senggugut, takkan mak kita kata pergi hospital. Betul? Walaupun tiap-tiap bulan tak boleh bangun ke, berguling-guling, mengguling-guling ke, tak boleh nak makannya dan sebagainya. Sakit belakang kan, boleh jadi marah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini dianggap sebagai perkara yang biasa. Jarang-jaranglah kita nak pergi ke hospital, berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Ini mungkin kerana tak ada pendedahan ataupun masyarakat tak tahu bahawa dia boleh memberi kesan sampingan ataupun kesan jangka masa panjang yang teruk kepada seorang wanita itu. Apa kesannya? Okey, satu, kalau kita tengok dari kajian, 3 dalam 10 orang wanita ada melalui endometriosis yang tidak dapat didiagnose secara terbuka. Jadi kesan sampingan yang pertama yang saya nampak adalah satu, kualiti kehidupan. Selalu MC, tak ada progression dan kerjaya sebab rekod track tak bagus. Nombor 2 adalah dari segi perkahwinan. Bila kita dapati mereka susah untuk mendapatkan anak sebab lekatan-lekatan darah itu akan menyebabkan tube tersumbat. So bila diorang buat ujian untuk infertility, untuk kesuburan, kenapa tube saya tersumbat? Macam tu. Sebab tube tak ada saraf untuk mengatakan dia sakit atau dia tersumbat. Okey. Nombor 3, kesan yang jangka masa yang panjang dalam 10 atau 15 tahun adalah kanser. Okey, kanser ovari boleh berlaku kepada endometriosis dan kajian sekarang mengatakan bahawa 5 ke 10% daripada endometriosis pesakit akan mendapat kanser dalam masa jangka panjang. Jadi kita kena faham, kita kena rawat endometriosis sebelum terlambat. Jadi maknanya kita boleh mencegah kanser ni pada berlaku kalau kita rawat endometriosis ni terlebih dahulu. Betul. Okey, baik. Mungkin Puan Eza boleh kongsikan juga, ada beza tak rasa senggugut yang dirasakan ni, okey, daripada awal dulu dan sekarang setelah melahirkan, ada rasa beza ataupun tidak?
sakit dia tu sama saja. Cuma bila lepas melahirkan ni, lepas jumpa Dr. Faizal, saya ada ambil ubat yang saya dah tak ada lagi lah rasa senggugut tu. Ubat dia untuk menghentikan haid. Ya. Endometriosis kena faham penyakit seumur hidup. Tiada rawatan untuk endometriosis. Selagi wanita itu akil balik sehingga dia menopause, selagi ada haid, selagi itu endometriosis akan ada. Jadi tugas kita adalah untuk stopkan period tersebut untuk mengurangkan sakit. Tapi setengah pesakit kita dia confuse. Kalau saya stop haid, adakah saya akan menopause? Itu saya nak tanya soalan tu. Dia memang kebanyakan single orang yang single, saya menopause, saya baru tak kahwin lagi dan sebagainya kan. Tapi Fiza sabar. Macam mana tu? Berdebak kita. Tapi kebanyakan ubat yang dibuat untuk endometriosis tidak mengganggu fungsi hormon ovary. Dia hanya menipiskan dinding rahim dan tiada haid, tiadalah kesakitan. Tapi orang fikir kalau tak ada haid dia menopause. Tapi sebenarnya fungsi ovary itu tak terganggu. Betul, kebanyakan pesakit bila dijumpa dengan doktor akan bagi ubat yang seumpama ini, mereka tak compliant. Sebab mereka rasa darah kotor kat dalam perut tu tak keluar tu, kau tak makan ubat, sedangkan dinding rahim nipis, mana ada darah yang sebab tak tanya keluar. Dr. Google kot tu. Ini penerbit saya tanya, doktor kongsikan tadi. Kita boleh ulang lagi sekali. Walaupun dah diberikan ubat tersebut, tapi itu bukan bermakna kita telah pun menopause. Dan proses-proses kesuburan yang lain berjalan seperti biasa. Sebab tu orang on Visan, orang yang dalam ubat progesteron kita bagi, ada yang boleh mengandung semula jadi. Jadi jangan takut kalau plan untuk mengandung untuk ambil ubat tahan haid. Betul. Yang disyorkan oleh doktor. Bukan yang kita beli sendiri. Itu yang penting. Okey. Tapi kalau kita bercakap tentang endometriosis dan juga kaitannya dan dengan kanser ovari ini yang mungkin kita harus berikan pendedahan kepada masyarakat kita. Okey, satu doktor, mungkin doktor boleh terangkan juga bagaimana peluang untuk seseorang yang mengalami masalah endometriosis ini untuk melalui proses kesuburan ataupun untuk peluang untuk mereka mendapatkan cahaya mata. Okey, sebenarnya endometriosis tidak bersamaan dengan bayi tamu uji secara langsung. Semua orang ingat ada endometriosis bayi tamu uji, tidak sama sekali. Sebab endometriosis ini akan menyebabkan kerosakan telur dalam kilang telur iaitu ovary. Sehingga kilang telur itu tidak rosak secara sepenuhnya, dia masih ada peluang untuk mengandung semula jadi. Itu yang pertama. Nombor dua, sebenarnya orang ada endometriosis, masalah kenapa dia kena pergi ke bayi tabung adalah masalah tiub yang tersumbat. Sebab darah haid ni bersifat gam. Kalau dia berada dekat dalam perut kita, dia akan melekatkan segala organ termasuk tiub kita. That's why itu salah satu punca kenapa bayi tamu uji adalah pilihan, kerana tiub telah tersumbat. Okey. Nombor tiga adalah kalau kita berjaya untuk mengurangkan keradangan endometriosis secara total, kebanyakan pesakit kita akan subur seperti biasa. Tapi cumanya Uyana dengan Fiza, ini adalah pembedahan yang dilakukan oleh Puan Izzah lah. Kita nampak kat sini pembedahan ini kalau kita masuk, ini kamera yang kita masuk secara laparoskopik, nampak tak yang kuning-kuning tu semua adalah pelekatan-pelekatan usus dan juga omentum ataupun selaput perut di atas dinding perut. Kalau saya kan tengok mata biasa ni, saya tengok cantiknya perut dia. Tapi sebenarnya nampak kita macam nak masuk dalam perut macam maze, pusing kiri pusing kanan tak jumpa perut. Sekarang baru itu sebab melekat-lekat. Ya, melekat-lekat. Itu melekat tu. Itu melekat. Itu nama dia falciparum, itu dia punya hati. Dan kalau kita pusing kat sini kat bawah tu tak nampak apa-apa. Rahim dia kat situ. Dan kita tak boleh nak go through. Doktor, Yana boleh kakak tanya soalan? Adakah berlakunya faktor senggugut ini, endometriosis ini, ada disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling, faktor pemakanan, faktor lifestyle ataupun faktor keturunan, doktor? Okey, itu juga salah satu persoalan yang selalu pesakit tanya pada kita. Kebanyakan fikir kalau mak saya ada endometriosis, aku pun mesti ada. Itu dalam 5 ke 10% sahaja. Kebanyakan pesakit kita sekarang berlaku secara semula jadi atau istilah perubatan dikatakan sporadik. Tak tahu sebab apa, tapi mengikutkan kajian kadang-kadang sebabkan oleh stres. Pekerjaan, stres daripada radiasi, penggunaan telefon dan sebagainya yang menyebabkan oxidation stress kepada sel-sel dalam kelenjar endometrium yang menyebabkan melimpahnya darah tu keluar daripada rahim. So, pemakanan pun ada. Kebanyakan pesakit kita yang suka memakan benda yang tinggi estrogen. Contohnya soya, base dan sebagainya. Walaupun tak secara langsung, tapi ada kajian mengatakan ia berterlibat secara tidak langsung. So, soya base contohnya ada yang mengamalkan susu soya sahaja. Kalau pergi Starbucks ke apa ke nak soya milk, okey, untuk kurangkan nak diet kan. Tapi salah lah ni. Tak, maksudnya boleh tapi jangan berlebihan. Tempe boleh makan, doktor? Boleh tapi jangan berlebihan. Semua boleh tapi jangan berlebihan. Saya ada sebenarnya tempe kat office. Sekejap lagi saya nak tanya juga doktor antara fakta ke mitos, saya tak tahu dari segi pemakanan. Tetapi sebetulnya saya nak tanya dulu kepada Puan Izzah. Puan Izzah, sekarang bagaimana keadaan dari segi daripada awal operation dulu? Adakah dah semakin membaik?
Alhamdulillah semakin membaiklah. Memang kualiti hidup tu semakin bertambahlah. Okey, tetapi bagaimana sebenarnya senggugut endometriosis ini memberi kesan kepada kehidupan Puan Izzah secara keseluruhannya? Mungkin dari segi pekerjaan, macam yang doktor kata tadi kan. Kalau kita sebagai macam HMC je pekerja ni. Berapa hari MC? Teman-teman sekeliling pun mungkin dia orang rasa macam, dia ni mengada-ngada ke? Betul ke sakitnya? Macam mana dia memberi kesan kepada kehidupan? Of course lah, memang memberi kesan kepada pekerjaan lah. Pernah masa saya operation pada tahun 2017, saya pergi office, memang semua staff cakap, Puan ni kenapa? Berkerut je muka, tak boleh nak berdiri, kenapa ni? Tak boleh, semua tak boleh. Saya kata saya tak tahu, saya sakit perut. Masa tu memang saya tak tahu kenapa. Yang saya buat operation 8 jam tu lah yang dia dah menyebabkan pelekatan-pelekatan, membuatkan saya punya organ semua bergumpal. Dalam tu yang doktor kata tak nampak kat mana organ tu sebab dia berkumpal, ovary bercampur dengan pundi kencing, bercampur dengan, memang dia melekat, tak berada pada kedudukan dia yang sepatutnya lah. That's why memang rasa sakit. So bila lepas bersalin dah makan ubat macam Dr. Faizal bagi tahu tadi, memang almost kata memang tak ada sakit untuk setiap bulan tu, memang tak ada sakit lah. Dan saya orang yang jaga makanan juga. Sekarang tak adalah, dululah saya sampai tak makan kicap tau. Sebab tu favourite saya tu soya. Saya tak makan kicap. Okey, faham. Saya tak makan kicap. Lepas saya operate yang kali kedua tu, doktor kata lepas operate you kena pregnant terus lah. Tapi saya kata tak apalah, kita bagi masa mungkin dalam 3 bulan kita try untuk pregnant naturally, tapi jaga kesihatan. Jogging, exercise, kawal stres, tak makan kicap, tak makan ayam suntik, tak makan, semua tak makan. Tapi lepas 3 bulan kita kata, okey doktor, saya dah ready untuk buat fertility treatment. Doktor kata, sorry, you punya cyst besar sama masa you buat operation hari itu. Saya kata, macam mana? Kenapa tu? Sebab dia boleh datang kembali. Recurring kan? Endometriosis seumur hidup. That's why kena. Sebab tu doktor kata lepas operation kena terus mengandung? Yes. Sebab tu masa dia datang kat saya pun, saya tak nak datang kat saya sebab dia dah ada pengalaman ngeri. Tapi ada kawan kenalkan dan saya datang dan saya cakap dekat dia, selalu cara untuk kita kurangkan keradangan endometriosis adalah dengan mengandung. Sebab dalam masa 9 bulan tempoh kandungan, tiada hormon estrogen dalam badan. Ada progesteron sahaja yang mana dia akan membersihkan keradangan tu dalam masa 9 bulan. Sebab tu lepas operation, sama ada dia makan ubat untuk stop haid ataupun dia terus kita ikhtiar untuk mengandung. Okey. Tapi saya nak tahu juga, ada tak kemungkinan... Angkat tangan ke tadi? Angkat tangan. Betul, saya nak tanya soalan kat universiti kan? PhD kan? Adakah sebenarnya ada faktornya kalau seseorang tu dia tak ada pun rasa senggugut yang teruk. Senggugut dia syasya je, macam normal lah. Boleh dikawal lah kan. Tapi ada tak kemungkinan seseorang itu mungkin mengalami masalah endometriosis, cyst, fibroid ataupun perkara-perkara lain? Betul. Soalan yang bagus sebab endometriosis tidak berkaitan langsung dengan simptom. Ada yang macam Izzah yang guling-guling bila kita buat skop nampak stage 1 je endometriosis atau tak ada pun endometriosis. It's just a primary punya senggugut. Tapi ada yang sangat teruk stage 4 tapi tak rasa sakit langsung. Okay, usually kalau pesakit macam ni datang dekat kita disebabkan oleh faktor kesuburan. Kenapa dia kahwin lepas 5 tahun tak dapat anak? Jadi bila kita buat skop kita dapati ada endometriosis stage 3 yang menyebabkan pelekatan dekat tube dia. Yang selama ni dia tak tahu sebab dia tak ada senggugut. That's why endometriosis ni dia sangat kompleks. Dia bagusnya datang dengan peringkat awal kalau dia ada senggugut. Kalau peringkat yang seterusnya adalah kalau dia tak ada senggugut tapi datang disebabkan oleh kesuburan. Infertility. Infertility. Okey, baik. Jadi sangat-sangat penting untuk kita kenal tubuh kita bagaimana dan cara terbaik adalah pergilah buat check up. Berjumpalah dengan doktor. Betul tak Dr. Faizal? Okey, baik. Saya nak tanya salah satu soalan oleh rakan kita di Facebook. Ni soalan untuk doktor. Dari Wan Hanum. Dia kata, benarkah minum teh tak elok masa datang haid? Minta penjelasan sikit doktor. Saya tak ada fakta dari segi saintifik kenapa minum teh tu tak elok. Sebab bagi saya teh tu dia satu stress reliever. Okey, dia adalah satu, tapi dia ada unsur kafein juga yang membolehkan orang yang kalau dia haid kadang-kadang dia suka minum kopi untuk kurangkan dia punya senggugut, moody dan sebagainya. Satu dia suka minum, tapi dari segi saintifik dia tak ada cakap tak boleh minum teh kalau senggugut, tak ada. Okey, kalau air sejuk pula? Air sejuk. Sebab orang kata kalau minum air sejuk tu dia akan jadi lagi sakit. Mak saya cakap kalau kakak saya haid je, jangan minum air sejuk sebab kadang-kadang air sejuk boleh menyebabkan kembung. Bila kita tengah haid, kadang-kadang kita perut kita kembung, bloated. So kalau kita minum air sejuk lagi kembung. Itu dari segi mitos. Jadi digalakkan untuk minum air suam-suam panas. Kita panggil warm compression, warm environment. Okey, meaning kalau kita tuam perut ketika senggut tu bagus juga. Bagus. Sebab dia meningkatkan pengembangan pembuluh darah dan mengurangkan rasa senggugut. Okey. Tapi nak tanya juga, ini soalan daripada Azian Muhammad. Dia kata kalau senggugut lepas tu keluar ketulan darah, adakah itu tanda atau
tanda atau itu hanya benda biasa saja. Tapi ada juga orang yang dia memang datang bulan, dia tak ada rasa gugut. Tapi dia punya darah haid tu memang keluar berbentuk ketulan-ketulan tu. Normal ke abnormal? Normal. Okey. Normal. Saya selalu pesakit saya, sorry saya cakap kat sini, ambil gambar darah haid yang dia hantar kat saya. Doktor, ni normal ke tidak? So saya dah jumpa berbagai gambar. Tapi bagi saya semua normal. Okey. Sebab bagi saya jenis ataupun gumpalan darah atau sebagainya itu dia tidak membawa apa-apa erti kepada sama ada dia ada masalah sampingan, fibroid ke, tak ada. Dia bau pun tak ada. Okey, tetapi apa yang membuatkan kita betul-betul perlu ada rasa khawatir ataupun risau? Kalau keadaan yang bagaimana? Keadaan macam mana? Satu, senggugut yang luar biasa yang tidak boleh dihilangkan dengan cara ubat di over the counter. Nombor dua, sekiranya kalau kita ada period yang kerap sangat, dalam satu bulan tu 2 kali ataupun 3 kali, dan kita panggil intermenstrual bleeding tu adalah salah satu daripada tanda untuk kanser rahim. Kalau tak period untuk tempoh yang panjang? Okey, selalunya kita cakap kalau wanita ni dia perlu 4 kali period dalam masa setahun. Kalau period dia setahun sekali itu tak bagus. Kerana dia terlampau expose kepada estrogen yang merupakan precursor pada kanser. Setengah pesakit saya dia suka period dia setahun sekali je macam raya. Sebab dia boleh solat, dia boleh ni. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau 3 bulan tak datang period, bukan hukum, saya bukan ustaz. Bagi saya akan sarankan dia untuk ambil pil untuk keluarkan period dia dalam masa 3 bulan sekali kena period. Sebab kajian menunjukkan bahawa is enough to have 4 period in 1 year to reduce risk of cancer. Okey, kalau bagi mereka yang mengambil ubat yang diberikan oleh doktor tadi tu, adakah mereka juga akan melalui fasa sebegitu? Ya, sebenarnya macam ni, kalau orang yang macam Izzah yang ambil endometriosis punya ubat, dia tak akan period langsung. Tapi itu bagus untuk mereka sebab dia orang dalam konteks yang berbeza, di mana haid boleh menyebabkan kemudaratan kepada mereka. Tapi Uyana cakap ni kalau bila dia nak datang, macam period tak datang langsung, tapi tak ada sebab, tak tahu sebab apa, tapi usually sebabkan oleh masalah hormon, kegemukan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan period tak datang langsung. Itu kena jumpa doktor dan wajib untuk turunkan period setiap 3 bulan sekali. Okey. Izzah juga ada sejarah yang mana ibu sendiri mengalami kanser ovari. Jadi bagaimana perkara ini juga memberikan Izzah rasa satu kesedaran untuk membuat rawatan dengan doktor? Sebenarnya mula-mula saya dapat tahu saya endometriosis ni, mak saya pernah cakap dengan saya, mana awak dapat sakit ni? Dia pernah tanya macam tu tau, adakah daripada dia ke? Dia memang, maksud saya tak terfikir sampailah bila ada topik ni kata senggugut dan kanser ovary. So dia banyak kali tanya, macam mana boleh dapat sakit ni? Manalah awak dapat sakit ni? Dia tanya banyak kali lepas saya buat operation tu lah. So bila dapat tahu yang mak ada kanser ovary, lagilah memang risau. Memang of course risau. Anak lepas ada anak ni risau kalau endometriosis tu boleh lead kepada kanser ovary. That's why lah jumpa doktor. Doktor kata makan ubat. So kita makan ubat. Memang kesan ubat tu berlainan pada setiap orang. Pada saya dia memang memberi kesan dari segi emosi lah. Sebab kita makan ubat hormon. So kita dari segi emosi memang memberi kesan. Tapi itu sajalah ubat yang ada. So kita redha. Okey. Baik, tetapi kan doktor, kalau daripada apa yang Puan Izzah cakap tadi tu kan, adakah mereka yang ada sejarah keluarga, hereditary mereka itu menunjukkan yang ada kanser ovari dan ada sejarah endometriosis dan sebagainya. Adakah mereka ini perlu lebih risau walaupun tadi doktor cakap sebenarnya sekarang ni pun dah banyak sporadik kan? Dari konteks kanser ovari, dia berkaitan langsung dengan konteks kanser breast. Sebab breast, ovari, stomach, dia ada satu condition namanya Lynch-2 syndrome di mana disebabkan oleh keturunan keluarga. Macam Izzah, memang ibunya mempunyai kanser ovari, tapi mungkin atau tidak berkaitan dengan endometriosis yang tidak didiagnose untuk ibunya sebab dia lahir anak semua okey dan sebagainya. Tapi Izzah sendiri bila ada endometriosis, dia punya risiko lebih tinggi sebab dia ada faktor kanser ovari dalam keluarga dia, di mana mungkin tisu ovari dia itu sangat-sangat sensitif untuk perubahan ataupun penyakit ni. Sebab orang yang ada kanser ovari yang berkaitan dengan endometriosis ialah disebabkan endometriosis itu menyebabkan tisu itu berubah menjadi kanser disebabkan keradangan yang sangat panjang, disebabkan oleh keradangan penyakit inilah. Macam Izzah sendiri, sebab dia ada penyakit endometriosis dan juga sejarah keluarga, saya monitor dia 2 benda. Satu, saya monitor scan, tengok sis tu ada balik ke tak ada balik. Nombor 2 adalah ujian darah. Nama dia CA125 yang merupakan markers untuk ovarian cancer. So far, touch wood, Izzah punya CA125 memang sangat rendah lah. Maksudnya normal. So that's why saya selesa untuk Izzah tu masih lagi honeymoon period lah. Tak payah nak ke anak nombor 2 lagi. Sementara dia nak kena kontrol emosi dan sebagainya. Faham. Ubat hormon tadi kan. Ada banyak sebenarnya kita nak tanyakan lagi kepada doktor, tapi masa dah pun tamat dan mencemburui kita. InsyaAllah ada kelapangan kita akan kongsikan lagi. Tapi apa-apa pun bagi anda yang mungkin mengalami masalah-masalah sebegini, Uyana dah tanyakan kepada doktor tadi, harus berjumpa dengan doktor jika anda ada rasa kelainan pada tubuh badan, rasa luar biasa
daripada biasa. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pakar reproduktif dan onkofertility, dan juga kepada Puan Nurul Izzah Muhammad Zain, didoakan agar sihat dan dapat menjaga anak sebaiknya. Amin. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Senggugut jangan ambil ringan. Kalau anda rasa ada perbezaan, ada perkara yang mungkin tak sama macam orang lain, jangan berborak bersama rakan-rakan ataupun jangan cuba yang anda Google, tapi pergi berjumpa dengan mereka yang lebih pakar. Betul. Dan lebih penting, jangan cakap orang yang senggugut tu ngada-ngada. Okey, baik. Kita nak berehat. Kejap. Air nanas macam mana air nanas? Air nanas boleh. Tak semua orang cakap air nanas tu boleh menyebabkan keguguran. Salah lah. Salah Boleh okey. diminum. Boleh minum. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.